Mari kita beri perhatian kepada saudara Allen semasa dia bincang Yehovah menukar penganiayaan menjadi peluang untuk memberikan kesaksian. Silakan saudara Allen. Ya, kita akan bincangkan ni bahagian di mana Yehovah akan menukarkan penganiayaan menjadi peluang untuk memberi kesaksian. Biasanya matlamat penentang kita, dia mahu hentikan kerja penyebaran kita. Jadi dia cuba banyak perkara lah, okey. Dia memenjarakan kita, mungkin menyeksa kita dan sebagainya. Dan kita akan lihat satu video ni tentang pengalaman saudara Dmitry Mikhailov di Rusia. Kita akan lihat bagaimana dia dianiaya dan apa berkat yang dia nikmati. Sila tonton video tersebut. Kerja saya menyapu jalan. Jika tidak, saya juga buat kerja-kerja lain seperti menghias atau kerja komputer. Pada 20 April, mereka datang untuk menggeledah rumah kami. Saya disoal. Selepas sebulan, saya ditahan sebelum perbicaraan. Apabila saya dibawa keluar dari mahkamah dengan tangan yang digari dan dimasukkan ke dalam van, Yelena, isteri saya, ada di situ. Daripada kata-katanya, saya dapat rasa dia fikir dia tidak akan jumpa saya lagi. Saya dibawa ke pusat tahanan di Bandar Ivanovo. Di situ, mereka pindah saya dari satu sel ke sel yang lain. Sehingga akhirnya, saya dimasukkan ke dalam sel yang dipanggil sel tekanan. Mereka suruh saya mengaku bersalah dan beritahu mereka tentang saudara-saudari seperti nama, alamat dan kegiatan mereka. Jika saya buat begitu, saya akan mengkhianati Yehovah dan juga saudara-saudari. Maksudnya, saya perlu tunjukkan kasih. Jadi saya kata, bagi saya, hal yang terpenting ialah setia kepada Yehovah. Tidak kira apapun yang berlaku, saya akan tetap setia kepada Tuhan. Saya beritahu mereka hal ini dengan terus terang. Selama beberapa bulan, mereka layan saya dengan teruk. Tapi, mereka beri saya sebuah Bible daripada perpustakaan di pusat tahanan. Melalui doa, saya dapat merasai ketenangan hati daripada Yehovah. Hal ini membuktikan bahawa Yehovah betul-betul wujud dan prihatin terhadap kita. Yehovah galakkan saya melalui surat daripada isteri saya. Melalui surat itu, saya faham beriman kepada Yehovah bererti melihat perkara dari sudut pandangannya. Bantuan yang lain mula berminat kepada hal-hal rohani dan menanya soalan tentang kepercayaan saya. Seorang bantuan kata, jika saya betul-betul percaya kepada Tuhan, saya patut pakai salib seperti orang Kristian yang lain. Tapi saya kata, saya boleh tunjukkan ajaran Bible tentang hal itu. Selepas membaca ayat Bible yang saya tunjukkan, dia buat kesimpulannya sendiri. Kemudian, dia tunjukkan kepada saya bahawa dia tidak memakai salib lagi. Semasa di penjara, kerja penyebaran bukan sekadar berkongsi kebenaran Bible. Tetapi kerja ini
juga merupakan cara Yehova membantu kita berfikiran positif dan terus bersukacita. Semakin kita berfikir tentang hal-hal yang dulu, semakin kita menderita. Tetapi, semakin cepat kita menerima hakikat yang baharu, semakin cepat kita bersukacita. Dan kita juga berpeluang untuk menyembah Yehova dan membantu orang lain. Tetapi, sesuatu yang tidak disangka telah berlaku. Mahkamah Rayuan memutuskan untuk melepaskan saya. Di pintu keluar, isteri saya dan rakan seiman dari kawasan tempatan dan bandar lain datang untuk berjumpa dengan saya. Saya dan Yelena fikir adalah baik untuk bawa sedikit barang keperluan ke pusat tahanan. Selepas menerima barangan kami, seorang bantuan menulis surat untuk mengucapkan terima kasih. Dia tulis, "Saya dengar banyak orang datang untuk jumpa kamu. Saya cuba bayangkan perasaannya, begitu dikasihi dan dihargai. Sesetengah orang tidak menerima kasih sayang begitu. Jaga diri, Dima." Surat-surat daripada isteri saya banyak membantu saya pada waktu itu. Yehova seakan-akan bercakap kepada saya melalui surat-surat itu. Tiada orang yang mengasihi kita seperti Tuhan. Meskipun sekarang kamu tidak dapat merasai kasih saya, kasih keluarga dan kawan-kawan dengan sepenuhnya, Yehova sedang menjaga kamu. Dan itulah yang paling penting. Dia sangat mengasihi kamu sekarang. Dia memerhatikan kamu dan prihatin dengan perasaan kamu. Dengan beriman kepada Tuhan, kita dapat berasa selamat, stabil dan tenang. Hubungan kita dengan Tuhan haruslah teguh dan tidak boleh diputuskan. Jika Tuhan ialah sumber kekuatan kita, kita dapat mengatasi segala-galanya. Penderitaan kita hanyalah sementara dan Yehova pasti akan memberkati semua orang yang setia kepadanya. Baiklah, kita sekarang bincang 3 soalan tentang video tadi ya. Okey. Soalan pertama, apakah penganiayaan yang dihadapi oleh saudara Mikhailov? Sila guna ayat saudara David, silakan. Ya, saudara Mikhailov ditahan dan dimasukkan ke sel tekanan di pusat pertahanan oleh pihak berkuasa sebab kepercayaannya. Di sel tekanan, dia disuruh mengaku bersalah dan juga memberitahu nama, alamat dan kegiatan saudara-saudari kita. Bila dia enggan berbuat demikian, dia telah dilayan dengan teruk sekali. Ya, terima kasih. Ada komen lagi? Sila guna itu ikon tangan ya. Yang paling tolong sekali ya, dia ditahan ya sebelum dibicara terlebih dahulu. Ini memang tidak adil lah. Okay. Ini juga satu penganiayaan ya, yang sangat teruk ya. Okey, kita tanya soalan yang kedua. Bagaimanakah Yehova membantu saudara Mikhailov untuk bertahan? Bagaimana Yehova bantu dia? Saudari Judy, silakan. Saudara Mikhailov menerima sebuah Bible dan dapat membacanya. Melalui doa, dia dapat ketenangan hati. Juga dia dapat galakkan melalui surat isterinya. Dalam surat, isterinya meyakinkan dia akan kasih Yehova kepada dia. Dia juga sedar bahawa beriman kepada Yehova bererti melihat perkara dari sudut pandangan Yehova. Ya, terima kasih. Ada komen lain?
selain itu dia pun mendapat sukacita ya. Okay. Saudari Makiko, Ellen. Oh ya, saudari Makiko, silakan. Terima kasih. Istri kata, Yehova sedang menjaga kamu dan itulah yang paling penting. Ya, terima kasih. Okey, kita tanya soalan yang ketiga. Meskipun saudara Mikhailov dianiaya, bagaimanakah Yehova membuka jalan baginya untuk memberikan kesaksian kepada bantuan lain? Bagaimana Yehova membuka jalan bagi dia untuk beri kesaksian kepada bantuan lain? Okey, kita ada saudara Teh Kok Wan, silakan. Kita lihat dia juga ada buat itu pengabaran dengan para penjara yang lain. Yang satu ada minat bagus, dia selepas belajar Bible dengan Brother Mikhailov, dia tidak pakai itu salib lagi. Ya, terima kasih. Saudara Iwamoto, silakan. Dia kata semakin cepat kita menerima hakikat yang baharu, semakin cepat kita bersukacita dan kita juga berpeluang untuk menyembah Yehova dan membantu orang lain. Ya, terima kasih. Ada komen sampingan? Ada apa perasaan dia? Ya, saudara David, silakan. Satu perkara yang menunjukkan Yehova bersama dengan saudara Mikhailov ialah di dalam penjara pegawai di sana memberi dia sebuah Bible untuk dia baca. Jadi ini merupakan satu kita boleh lihat Yehova membuka jalan supaya Mikhailov dapat membaca Bible. Ya, terima kasih. Terima kasih pada komen-komen anda yang sangat bagus ya. Saya serahkan bahagian ini kepada penerusi. Silakan saudara Philip. Terima kasih saudara Ellen. Baik, ulang kaji untuk apa yang kita telah belajar malam ini. Di bahagian pertama kita belajar bahawa tiada ada apa-apa yang dapat menghalang kehendak Yehova untuk mencapai tujuannya. Di bahagian yang kedua, kita belajar bahawa firman Tuhan berkuasa dan boleh menyentuh hati orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang ketiga, di bahagian tiga kita belajar bahawa Yehova berkuasa, dia dapat menukar kutukan menjadi berkat. Baik, sebelum kita alih ke sorotan minggu ini, ada dua pengumuman. Yang pertama, Perhimpunan Lita. Perhimpunan Lita akan diadakan pada Ahad 2 hari bulan Mei. Itu minggu depan, selepas lawatan penjara Lita, jam 9.30. Saya ulang, 2 hari bulan Mei, 9.30. JW Streaming akan ikut JW Streaming. Pembelajaran majalah akan diadakan sebelum streaming. Jadi anda boleh sediakan pembelajaran majalah. Pada minggu perhimpunan sidang tidak akan ada perjumpaan. Okey. Yang kedua, tentang
perjumpaan perintis. Perjumpaan perintis khas akan diadakan pada Sabtu 1 hari bulan Mei, jam pukul 1 hingga 4.15 petang. Saya ulang, perjumpaan khas perintis hari Sabtu 1 hari bulan Mei, jam 1 hingga 4.15 petang. Itu saja. Baik, sekarang kita sampai ke sorotan minggu malam ini, yaitu ceramah pertama Penjila Liter yang bertema berusaha memupuk sifat yang dapat mengukuhkan kesetiaan. Silakan Saudara Tyagaraja. Saya dan Sylvie sangat gembira dapat bersama dengan kamu minggu ini dan kami tunggu bergaul dengan kamu minggu ini dan seperti biasa kita akan dapat banyak dorongan daripada firman Tuhan. Sebelum datang ke sidang ini, kami telah melawat beberapa sidang lain dan mereka semua ingin menyampaikan kasih mereka kepada kamu sekalian. Seperti biasa, beberapa ceramah akan diberi. Ceramah pertama berusaha memupuk sifat yang dapat mengukuhkan kesetiaan. Pasti anda ingin setia kepada Yehovah. Pasti anda berusaha supaya tetap beriman sampai saat terakhir. Untuk kita teguh dari segi rohani, untuk kita tetap setia, kita perlu beberapa sifat lain. Kesetiaan memerlukan beberapa sifat lain dan ceramah ini akan bincang 4 sifat yang kita perlu ya, supaya kita tetap setia. Nombor 1, penghargaan. Nombor 2, kawalan diri. Nombor 3, kasih. Dan nombor 4, iman. Kalau kita mempunyai 4 sifat ini dengan cukup kuat, pasti kita setia. Artinya, setan si iblis tak boleh menjauhimu daripada Yehovah. Kalau sesuatu sifat itu kurang, walaupun kamu ingin setia, tetapi sifat, kualiti yang perlu kita tidak ada, lebih senang bagi setan mengganggu kita. Ya. So kita memerlukan 4 sifat ini, 4 kualiti ini. Sifat yang pertama ialah penghargaan. Pasti anda tahu apa arti itu penghargaan. Kamu pun menghargai sesuatu kan? Bila kita kata menghargai sesuatu, kita semua tahu kalau kita menghargai sesuatu mesti cakap. Kita dari hati kata terima kasih ya, menghargai sesuatu. Tetapi penghargaan kepada Tuhan lain sikit. Ya, bukan sahaja terima kasih Yehovah, bukan sahaja itu. Lebih daripada itu. Apa yang kita perlu supaya kita selalu kuat. Mari kita merenung Mazmur 116 ayat 12. Mazmur 116 ayat 12. Mazmur 116 ayat 12. Apakah yang dapat aku berikan kepada Yehovah untuk membalas segala kebaikannya terhadap. Cuba merenung ayat ini. Pemazmur ini kata,
apa yang saya dapat beri kepada Yehovah untuk membalas segala kebaikan. Artinya dia kata, Yehovah, apa Bapa sudah buat untuk saya tidak boleh balas balik lagi. Terlalu banyak Yehovah telah buat untuk manusia. Sehingga kita rasa sangat-sangat berterima kasih. Perasaan berterima kasih ini, perasaan pemazmur ini bermula daripada hati, bukan dalam fikiran. Bukan fikiran, tetapi dalam hati. Hati dia penuh dengan perasaan penghargaan. Dia penuh perasaan terima kasih. Hati dia penuh. Ya, itu yang kita perlu. Kalau jika anda merenung ayat ini, pemazmur itu tidak kata Yehovah, kamu tidak cukup, kamu belum lagi buat, belum cukup lagi apa yang Bapa buat. He never told Jehovah, what you have done for me is not enough. Dia kata, Jehovah, Bapa sudah buat terlalu banyak. Ini sangat berbeza, tau. Sangat berbeza. Saya beri satu contoh ya. Jika tiba-tiba seorang datang bertemu kamu, beri kamu $10 juta. Dia bukan kamu hak terima 10 juta, dia sangat baik. Dia kongsi dengan kamu 10 juta. Bukan saja itu, dia buat satu rumah besar bagi kamu dan beli 5 kereta bagi kamu. Nah, perasaan penghargaan ini bagaimana? Adakah kamu akan kata kepada orang itu, kamu mesti buat lebih untuk saya? Ataupun kamu akan kata, apa yang anda buat sudah cukup. Itu pun saya tak layak terima. Pasti kamu tidak fikir, kamu mesti buat lebih kepada saya. Dalam penyembahan Yehovah, kalau kita mau menghargai Tuhan, jangan terperangkap dengan fikiran yang salah, iaitu Tuhan, kenapa Bapa tidak buat banyak hal lagi? Yehovah, kenapa Tuhan tak beri dunia baru? Saya tak tahan. Mana kamu, Yehovah? Mana kamu? Mana Tuhan? Mana dunia baru? Kalau kamu berseru begitu, sebagai jika kamu selalu sikap begitu, saya tak puas. Saya tak puas. Saya berusaha, saya pergi berhimpun, tapi saya tak puas. Karena dunia baru mana? Belum datang. Tuhan janji dunia baru. Mana dia dunia baru? Ini berarti kamu seorang yang rasa Tuhan belum lagi buat apa yang anda mau. Mintanya Tuhan sudah buat banyak, tetapi bagi kamu itu tak cukup. Mana lagi? Mana lagi? Itu salah tau. Itu salah. Pendekatan kita ialah, Yehovah, tanpamu saya tak hidup. Kan? Tanpamu saya tak hidup. Kalau saya tak hidup, pasti tiada harapan masa depan, tiada harapan dunia baru. Oleh kerana kita masih berhidup, kita ada harapan. Kehidupan ini bukan ibu bapa yang beri, Tuhan yang kasih. So ini, saya sudah hidup, terima kasih. Tapi Tuhan kata, bagus, saya gembira lihat kamu terima kasih, tapi saya akan beri kepada kamu lebih. Bukan kamu minta, tahu? Tuhan mau beri. Jika kamu terperangkap dengan fikiran, apa yang Tuhan beri tak cukup. Tak cukup. Ini sangat bahaya. Ini boleh digunakan oleh setan si iblis. Kerana setan si iblis tengok hati kamu. Hati kamu tak puas. Tak puas. Dia boleh masuk ke dalam hati. Kalau hati kamu puas, Tuhan, kamu kuat. So,
cuba mengubahkan cara fikirannya. Adakah kamu ingin dunia baru? Pasti. Tapi jangan rasa kamu Tuhan belum buat apa yang Tuhan buat belum cukup. Jangan rasa begitu. Dia sudah buat yang cukup. Dunia baru adalah sesuatu hadiah saja, bukan kerana dia tidak buat yang cukup. Ya. Kalau kamu mendekati, kalau kamu hidup dengan cara ini, kamu macam tidak minta sesuatu, hanya terima dengan sikap terima kasih. Itulah penghargaan yang akan membantu anda, ya. So itu satu sifat yang paling penting, penghargaan. Hati kita mesti penuh dengan perasaan penghargaan. Jangan beri sempat bagi setan masuk. Sifat yang kedua ialah kawalan diri. Kawalan diri. Kamu tahu apa itu kawalan diri, kan? Kawalan diri artinya kamu tahu sesuatu itu tidak bagus, saya tak mau buat. Contohnya, sepatutnya saya tak mau selalu marah. So, saya berusaha. Kawalan diri artinya saya berusaha jangan selalu marah. Ataupun ada orang yang senang bohong kerana menjadi tabiat dari kecil dia senang bohong. Kadang-kadang tanpa dia sedar itu bohong keluar daripada mulut. So, sekarang dia kata saya perlu kawalan diri. Saya tak mau bohong lagi. Kadang-kadang kamu rasa mau bohong tapi tahan. Ya, itu kawalan diri. Tetapi saudara-saudari, kawalan diri itu mesti bermula daripada satu cara pemikiran. Kalau kamu tidak ada cara pemikiran itu, pasti kawalan diri itu sangat susah. Kerana kawalan diri itu menggunakan banyak tenaga, banyak kuasa. Kalau kamu terus cuba kawalan diri, ada kala kita letih, kan? Orang yang tahan marah, satu hari meletup dua. Ya. Susah mau tahan. Tahan, satu hari meletup. Bila kita meletup, waktu itu apa yang keluar daripada mulut kita pun tak sangka. Dan apa yang kita cakap, kita pun heran. Saya boleh cakap begitu kan? Kamu pun heran. Kamu pun tak sangka ini semua keluar daripada mulut. Cakap sesuatu yang sangat kasar, mungkin melukakan seseorang sehingga orang itu tak boleh lupa. Semua beberapa masalah datang. Kerana kawalan diri itu pasti susah tahu. Untuk buat kawalan diri itu senang. Kalau anda mau kawalan diri itu senang, anda mesti ada satu dasar yang penting. You need a good foundation. Apa dasar itu? What is the foundation? Mari kita tengok Galatia bab 6 ayat 16. Galatia bab 6 ayat 16. Kalau saya dan anda buat ini, kawalan diri itu senang. Galatia bab 6, bab 5 ayat 16. Namun demikian, aku berkata, teruslah berjalan menurut bimbingan kuasa suci Tuhan. Dengan demikian, kamu sama sekali tidak akan menurut keinginan yang berdosa. Ayat itu kata, teruslah berjalan macam mana? Teruslah berjalan menurut bimbingan kuasa suci Tuhan. Jika kita buat demikian, apa berlaku mengikut bahagian kedua? Kita tidak akan menurut keinginan yang berdosa. Kawalan diri itu senang. So, yang penting ialah berjalan menurut bimbingan kuasa Tuhan. Bukan kadang-kala 24 jam. Bila kamu bangun, mesti ikut ayat. Apa arti itu menurut bimbingan kuasa suci Tuhan? Senang saja. Kuasa suci Tuhan, menurut bimbingan kuasa suci Tuhan, artinya jangan lupa Tuhan. Ya, jangan lupa Tuhan. Bila bangun, mesti lihat Tuhan. Bila bangun, mesti lihat Tuhan. Atau lihat Yesus. Lihat Yesus di samping kamu. Bila kamu berjalan, lihat Yesus berjalan dengan kamu.
Cuba kamu fikir ya, kalau Yesus di depan kamu senang marah kan? Pasti tiada marah kan? Kalau Yesus bersama dengan kamu, tak boleh marah. Bila Yesus keluar daripada bilik, baru kita boleh marah. Kan? Kalau selalu kita lupa Tuhan, lupa Yesus, waktu itu kita senang marah. Bila kita lupa Tuhan, waktu itu keinginan yang jahat jadi kuat. So, jangan lupa Tuhan. Don't forget God. Ini bukan artinya baca Bible tahu. Kerana kita 24 jam tak boleh baca Bible. Pasti tak boleh. Masuk penjara tak boleh baca Bible. Kalau kita sakit pun tak boleh baca Bible. Bukan baca Bible. Bukan berdoa saja. Berdoa penting, tetapi bukan 24 jam tak boleh berdoa. Tapi 24 jam kamu boleh lihat Tuhan. Boleh. Seperti boyfriend, girlfriend kan. Waktu dia girlfriend, dia 24 jam lihat girlfriend. Girlfriend, tak tahu mana girlfriend, tapi dia 24 jam lihat girlfriend. Itulah kuasa kasih kan. Kalau girlfriend sudah masuk hati boyfriend, dia tak boleh lupa. So yang penting ialah Tuhan itu mesti tinggal di hati, bukan tinggal di fikiran. Kerana bila kita baca Bible, Tuhan di sini saja. Kan? Senang lupa. Lepas Tuhan di sini, kamu tengok isteri marah, Tuhan lari sudah. Mana Tuhan? Kerana isteri sudah marah, habis Tuhan. Bila Tuhan hidup dalam hati, bila Tuhan sudah masuk ke dalam hati, isteri lah, manusia lah, setan lah, siapa tak boleh ganggu kamu. So kita mesti kasih berjalan dengan menurut bimbingan kuasa suci Tuhan. Selalu jangan lupa Tuhan. Senang saja, tapi berusaha. Kalau kamu buat begitu, senang saja kawalan diri. Macam kamu lihat Yesus, senang kawan. Ya? Jangan lihat manusia, lihat Yehova. Itu nombor 2. So nombor 1 dan 2 apa itu? Sekali lagi nombor 1 penghargaan. Hati kita yang penting hati. So dalam hati mesti penuh dengan penghargaan. Mesti penuh dengan kasih kepada, mesti penuh dengan kasih kepada Tuhan, iaitu Tuhan mesti berdiam di sana. Kalau kamu buat begitu, kamu pasti kuat. Nombor 3 ialah kasih. Kasih ini perlu kerana kita bukan seorangan. Ramai manusia okey, tetapi dia tidak tahu macam mana melakukan orang lain. Dia tidak tahu macam mana bergaul dengan orang lain. Kerana orang lain pasti mereka buat sesuatu yang tidak sangka kan. Kamu tidak boleh tahu apa seseorang akan buat. Kamu sendiri okey, tapi bila kamu bergaul dengan orang lain, kamu tidak tahu apa yang dia akan cakap. Mungkin dia kata sesuatu yang menyakiti hati kamu, ataupun dia buat sesuatu yang kamu tak sangka. Kamu tak boleh lari. Tak boleh lari. Kamu terpaksa hidup dengan manusia. Kalau kamu tidak tahu bagaimana hidup dengan baik, bagaimana bergaul dengan orang lain, bagaimana melakukan orang lain. Kalau kamu tidak tahu, kamu senang luka hati. Ya. So apa yang Bible kata, bagaimana kita boleh senang dengan orang lain? Mesti ada perasaan kasih kepada manusia. Dan untuk buat demikian, cuba merenung satu ayat yang paling bagus ya. 1 Korintus bab 10 ayat 24. 1 Korintus bab 10 ayat 24. Ayat ini paling praktikal ya. 1 Korintus bab 10 ayat 24. Ayat ini kata, hendaklah setiap seorang sentiasa berusaha melakukan apa yang berfaedah bagi orang lain. Dan bukan hanya melakukan apa yang berfaedah bagi diri sendiri. Ayat ini kata manusia, tengok bahagian akhir.
Manusia selalu cenderung buat apa? Cenderung melakukan apa yang berfaedah bagi diri sendiri. Kalau kita mau jadi kuat, tidak beri peluang bagi setan ganggu kita, kita mesti belajar, sentiasa berusaha melakukan apa yang berfaedah bagi orang lain. So, fikiran kita mesti berubah. Bila kamu dengar ceramah ini, oleh kerana kamu dibesarkan dalam dunia ini, fikiran kamu selalu ialah saya mesti buat apa yang baik bagi saya, orang lain mesti buat apa bagi saya, selalu itu saya. Itu masalah. Kalau Yesus cakap saya, pasti dia tak turun dari syurga. Orang Kristian artinya kita buang itu saya dan selalu ingat tentang kamu. Balik kepada ayat ini, melakukan apa yang berfaedah bagi kamu. Contohnya saya beri ceramah kan. So saya mesti berfikir, mengikut ayat ini, apa yang saya cakap itu mesti beri faedah kepada kamu. Bila saya dan kamu berbual-bual, saya tak boleh cakap apa yang saya suka cakap. Kerana saya mesti berfikir, apa yang saya cakap, adakah itu faedah kepada kamu? Kalau itu tiada faedah kepada kamu, saya tak cakap. Ini perlu usaha. Pasal itu ayat kata selalu berusaha. Yesus tahu ni, Bible tahu ini bukan senang. Apa yang berlaku yang bila kamu buat demikian, selalu kamu berfikir apa yang berfaedah kepada dia saya bercakap. Apa yang baik bagi dia saya akan buat. Bukan apa yang baik bagi saya. Apa berlaku kalau kamu buat demikian? Kamu jadi sangat kuat. Kamu setia. Artinya orang lain tidak boleh ganggu kamu sudah. Kerana kamu sudah berhenti selalu fikir tentang sendiri. Kamu sudah kasih orang lain tak boleh ganggu kamu. Apa dia cakap pun tak boleh ganggu. Kerana fikiran kamu ialah, apa yang saya boleh buat kepada kamu. Walaupun kamu marah saya, ayat ini kata, apa yang saya boleh buat untuk faedah kamu. Walaupun kamu marah saya, ayat itu masih pakai. Ini memerlukan latihan. Tanpa latihan tak boleh. Kalau kamu baca Bible ini, baca ayat ini, hafal ayat ini pun tak boleh. Ini mesti kita praktis, melatih diri, kerana kita belum biasa lagi melatih. Kalau kamu sudah pandai ayat ini, pandai 1 Korintus bab 10, pasti orang lain tidak boleh ganggu kamu. Artinya kamu boleh setia kepada Tuhan sampai saat akhir. Itu yang kita inginkan. Kerana kita tahu kita hidup sedikit lama saja dalam dunia ini. So, jangan biar orang lain ganggu kamu. Selalu ingat apa yang bagus bagi dia. Itu caranya. Buang kecenderungan manusia yang selalu mementingkan diri. Itu nombor 3. Nombor 4. Sifat yang 4 supaya kita kuat ialah iman. Apa erti itu iman? Mari kita tengok Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Di sini sangat ditekan oleh Yehovah bahawa iman itu sangat penting. Ibrani bab 11 ayat 6. Tanpa iman, tidak ada seorang pun dapat menyenangkan hati Tuhan. Kerana sesiapa yang menghadap Tuhan mesti percaya bahawa dia wujud dan bahawa dia memberikan ganjaran kepada orang yang mencarinya dengan bersungguh-sungguh. Jelaskan, tengok ayat bahagian pertama ayat 6. Tanpa iman, tidak ada seorang pun dapat menyenangkan hati Tuhan. Tanpa iman. So, tak boleh hilang iman. Apa itu iman? Iman itu bukan sahaja saya percaya Tuhan.
Itu bukan itu saja. Saya percaya dunia baru, bukan itu saja. Iman itu berarti banyak hal. Satu contoh ialah bila tiba-tiba kamu tiada duit, bolehkah kamu percaya kepada Tuhan? Kadang-kadang walaupun kita beriman, tiba-tiba tiada duit, apa kita buat? Kita rasa sangat takut, kan? Ada orang yang sangat takut sehingga dia lupa Yehova. Ada juga. Orang yang beriman kata, tiada duit, okey, sekarang saya tiada duit, saya akan cari kerja. Tetapi dia masih sukacita. Kenapa dia masih sukacita? Kerana dia tahu Tuhan akan bantu dia. Dia tidak ada apa-apa, dia tidak rasa macam Tuhan tiada bantu. Dia tahu Tuhan akan bantu. Tetapi dia tidak tahu macam mana. Kalau kamu tanya dia macam mana Tuhan akan bantu, dia kata saya tak tahu. Tapi saya pasti dia akan bantu. Itu iman. Ya, kalau tiada duit baru kita boleh tahu iman. Ataupun tiba-tiba sakit. Mungkin ada sesuatu yang tak sangka. Tiba-tiba doktor cakap kamu sudah sakit, tidak boleh hidup lama. Waktu itu kita rasa apa? Pasti kita rasa kecewa. Tetapi jika kita beriman, kita tahu Tuhan akan jaga saya, akan jaga keluarga, kita tidak ragu-ragu. Kita tahu. Dan oleh kerana kita begitu kuat iman, kita masih boleh bersunyi, walaupun sakit masih boleh bersunyi. Orang yang tetap bersukacita, walaupun sesuatu berlaku, itu menunjukkan iman. Orang yang jadi takut, lari-lari sini, lari sana, itu kurang iman. Iman ialah percaya. Kita percaya. Macam mana Tuhan akan buat, saya tetap. Tapi saya tahu dia akan buat. Itu iman. So kalau anda begitu, setan pasti tiada sempat, kan? Bagaimana dia mau menyerang kamu? Apa dia bawa pun kamu sukacita, kamu tidak hilang sukacita, masih kuat. Pasti setan mengaku kalah. Dan kita akan setia kepada Tuhan. So, apakah 4 sifat yang kita perlu supaya kita selalu setia? Masih ingat? Penghargaan, kawalan diri, kasih dan iman. Mari kita tengok satu video tentang masa depan. Bagaimana kita mesti setia sampai saat terakhir. Di mana saksi-saksi Yehova? Cari mereka. Mazmur 27 akan bantu kita. Yehova adalah penyelamatku. Aku tidak takut kepada sesiapa pun. Yehova melindungi aku daripada segala bahaya. Aku tidak gentar. Apabila orang jahat menyerang aku, mereka akan tersandung lalu jatuh. Walaupun semua tentera mengepung aku tidak akan takut. Walaupun musuhku menyerang aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Aku telah memohon satu perkara kepada Tuhan. Aku yakin aku akan mengalami kebaikan Yehova dalam hidupku di dunia ini. Percayalah kepadanya dan jangan putus asa. Berharaplah kepada Yehova. Terima kasih saudara. Ayat-ayat itu sangat menggalakkan. Betul, Chris. Terutamanya apa yang dikatakan di ayat 13. Ayat ini menekankan kita perlu ada iman terhadap Yehova dalam hidup kita. Memang betul. Tanpa iman kita takkan ada di sini. Kita semua dan saudara-saudari di tempat lain boleh berasa lega kerana kita telah berusaha untuk beriman kepada janji-janji Yehova. Kita menyembahnya sepenuh hati, bukan kerana kepentingan diri,
atau kerana akhir akan datang. Kita bukan sahaja digelar Kristian, tetapi kita memiliki iman yang sejati. Rasul Paulus kata, inilah iman yang tulus. Setelah melihat iman kamu semua, hati saya tersentuh. Kamu mengkaji firman Tuhan untuk belajar kehendak Yehova dan janji-janjinya. Sebab itulah iman kamu kukuh sekarang. Kamu merenungkan cara Yehova bantu kamu dulu. Itulah yang bantu kamu untuk tetap setia semasa diuji. Kamu semua tabah sampai sekarang kerana beriman kepada Yehova dan yakin akan ayat di Mazmur 97 ayat 10 yang kata, Yehova akan melindungi umatnya yang setia. Di mana mereka? Periksa bilik bawah. Buka pintu itu. Itu arti setia kan? Kita mau pegang kuat kepada Yehova sampai saat akhir. Dan seperti yang kita bincang dalam ceramah ini, 4 sifat ini paling penting. So minggu ini kita akan meluaskan beberapa sifat ini dalam ceramah, dan pagi juga, setiap pagi pukul 10. Kalau anda ada masa boleh bersama, kami akan bincang beberapa hal dan mengambil bagian dalam kerja penyiaran. Kami juga ingin mengucap terima kasih kerana iman dan juga kekuatanmu selalu bersamping dengan Yehova, selalu bantu satu sama lain. Kita semua mesti kuat dari segi iman, bukan kerja aktiviti, tetapi dari segi kualiti yang perlu, ya. Selalu mesti ada kasih, iman, dan ini yang buat kita sukacita. Sukacita itu amat penting, dan minggu ini akan bantu kita supaya terus sukacita, supaya tidak hilang harapan atau putus asa. So kami juga puji kamu kerana tetap berusaha buat mengambil bahagian dalam aktiviti dan waktu walaupun ada pandemik, ya. So terima kasih kerana berhimpun dan juga dengan ceramah. Mari kita tunggu segala kegiatan minggu ini, dan sebelum kita tutup dengan doa, kita nyanyi lagu terakhir.